warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika ma nawwartal arda binurika syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain. Bermula Islam itu ialah mengikut dan menerima oleh zahir seseorang akan barang yang mendatangkan dengan dia dengan barang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada segala barang yang diketahuikan daripada agama dengan darurah. Artinya arti darurah dengan ketiadaan fikir dan bicara, seperti dua kalimah syahadah dan sembahyang. Kata Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Zain Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, katanya bermula Islam itu, yakni bermula ta'rif Islam itu ataupun definisi Islam, maksud Islam ataupun makna bagi Islam itu ialah mengikut dan menerima, ikut dan terima oleh zahir seseorang, oleh luaran seseorang. Itu Islam. Jadi pada malam ni Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Zain Al-Fatani, yang mana merupakan salah seorang daripada guru kepada Allah yarham Tuk Nadi rahimahullahu ta'ala, pada malam ni dia nak takrifkan kepada kita berkaitan dengan apakah yang dimaksudkan dengan Islam. Nak takrif kepada kita apa tu Islam. Islam ni apa? Islam atas wazan af'ala yuf'ilu if'al. Dengan makna Islam bab if'al tu kalau orang belajar nahwu sarah, ambil daripada salasi mujarradnya salima yaslamu salman sulman wa salamatan, dengan maknanya sejahtera.
ataupun senang linang, itu Islam pada lughahnya. Pada lughahnya Islam dengan makna sejahtera. Udkhulu fisilmi kaffah, masuk olehmu, kata Allah, di dalam agama Islam, di dalam agama yang selamat. Masuk tu secara keseluruhan, kaffah. Jadi Islam sejahtera. Apa tu Islam? Ni nak takrifkan kepada kita apa itu maksud Islam. Manakala kita faham dia, maka kita tidak mudah untuk menghukumkan seseorang tu dengan kafir, dengan keluar daripada Islam. Bila manakala kita tahu takrif Islam, manakala kita faham takrif Islam, maka kita tidak mudah untuk menghukumkan seseorang daripada saudara-saudara kita dengan menghukumkan dia tu keluar daripada Islam, dengan maknanya non-muslim ataupun kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tahu takrif Islam, sebab tu takrif ni sangat penting. Kata ulama, ta'rif ni ialah ma kanat ma'rifatuhu sababan li ma'rifatil mu'arraf. Ta'rif ni ialah barang yang adalah manakala kita kenal dia menjadi sebab kepada kita nak kenal sesuatu benda. Manakala kita kenal ta'rif, kita fahamlah. Kalau tak kenal ta'rif, maka bawa kepada kecelaruan dalam menghukumkan sesuatu perkara. Sebab tu takrif ni penting atas kaedah al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurih. Nak hukum satu-satu benda, mesti kita kena tahu, kena menggambarkan apakah benda tersebut. Baru kita boleh nak hukum satu-satu benda tu. Jadi penting takrif ni. Ini dia nak takrifkan kepada kita apa tu Islam. Kerana dulu pada muzakarah kita, pada pertemuan kita yang lepas, maknanya dia telah mentakrifkan kepada kita apakah yang dimaksudkan dengan agama ataupun agama. Kita sudah faham maknanya agama ni ialah undang-undang, hukum daripada Allah Subhanahu wa taala yang dihantarkan kepada kita melalui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu panggil agama. Lalu tu agama ni ialah undang-undang ataupun hukum-hukum Allah. Maka melengkapilah agama ni di atas 3 perkara. Melengkapilah ataupun terlekatlah pada agama, pada undang-undang yang datang daripada Allah kepada kita ni, terlekat di dianya 3 benda, 3 komponen besar. Mana iaitulah Islam, iman dan juga ihsan. Bila sebut agama, 3 ni terlekat di dia. Panggil undang-undang daripada Allah. Sama ada undang-undang tu nama dia Islam, ataupun undang-undang itu nama dia iman, ataupun undang-undang itu nama dia ihsan. 3 ni nama dia agama. Apa agama? Undang-undang, hukum-hukum yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. 3 benda ni. Islam, iman dan juga ihsan. Islam pun undang-undang, iman pun undang-undang, ihsan pun undang-undang yang datang daripada Allah. Islam undang-undang yang bangsa zahir. Adapun iman undang-undang yang bangsa jenis i'tiqad dalam hati. Adapun ihsan undang-undang jenis batin, daripada sifat-sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya semua tu panggil agama.
undang-undang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita fahamlah bila sebut agama ni terlekatlah di dia 3 benda tadi. Islam, iman dan juga ihsan. Lalu tu dia nak takrifkan kepada kita satu persatu. Apa tu Islam dulu? Bermula Islam itu, takrif Islam itu, definisi makna bagi Islam tu ialah mengikut dan menerima. Ikut dan terima. Terima di mana? Oleh zahir seseorang. Terima di luaran seseorang. Kita ni ada 2. Ada luaran yang dikatakan dengan zahir, ada juga batin, iaitulah dalaman hati kita panggil. Jadi kita ada 2, zahir dan batin. Islam ikut dan terima pada zahir seseorang. Itu Islam. Terima di zahir seseorang. Murad zahir di sini yang dikehendaki dengan zahir ialah anggota lidah kita. Anggota lidah ni, lidah kita ni satu juzuk daripada anggota zahir. Maka Islam ialah menerima ataupun mengikut pada anggota lidah seseorang, pada zahir seseorang. Terima ikut di zahir di lidah anggota tu apa dia? Akan barang yang mendatangkan dengan dia dengan barang, akan hukum-hukum ataupun akan perkara-perkara yang mendatangkan dengan dia dengan hukum-hukum ataupun perkara yang dibuat mari, perkara yang diceritakan, perkara yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada terima benda tu di anggota zahir dia. Murad anggota zahirnya lidah dia. Lidah seseorang ni dia ada ikut, dia ada terima segenap perkara ataupun perkara-perkara yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia perkara yang disampaikan oleh Nabi tu? Dia panggil min lil bayan. Daripada segala barang, daripada segala pekerjaan agama, daripada segala hukum-hukum yang diketahuikan daripada agama, yang kita tahu ini adalah undang-undang, diketahui dengan darurah. Darurah dengan jalan mudah, dengan jalan senang. Apa itu darurah? Artinya, arti darurah, dia nak tafsirkan kepada kita apa itu dengan jalan mudah darurah. Artinya, arti darurah ni dengan ketiadaan fikir, yakni kita tak payah fikir, yakni fikir pada dalil, tak perlu fikir, tak payah mikir panjang dah kepada dalil, dan bicara, tak payah kita bicara dah pada dalil, atau panggil darurah. Jadi benda agama ni dia ada 2. Ada benda-benda agama, hukum-hukum agama, masalah-masalah agama, undang-undang daripada agama ni, dia ada kita tahu dengan jalan mudah satu. Ni dia panggil dengan jalan darurah. Dengan jalan mudah kita tahu. Tak perlu kita bicara pada dalil dah. Tak perlu kita fikir pada dalil, kena renung nah, mana dalil hukum ni, mana tak ada orang cerita benda ni. Atau panggil kena fikir pada dalil. Darurah, benda hukum-hukum yang tak perlu kita cara dah pada dalil, tak payah kita fikir dah pada dalil, atau panggil darurah. Ada masalah-masalah agama ni yang kita tahu dengan jalan mudah, tak perlu fikir dah pada dalil, tak perlu maknanya cara dah pada dalil, atau panggil benda agama yang kita tahu dengan jalan mudah. Ada satu lagi benda agama, masalah agama, undang-undang daripada Allah Subhanahu wa taala,
Tapi benda ni kena mengaji nah dia. Benda ni kena duduk dalam majlis ilmu nah, baru kita dapat, baru kita tahu, baru kita cerah benda tu. Itu lawan bagi darurah. Adapun sekarang Islam ialah seseorang tu dia terima, dia ikut di anggota zahir dia, muraknya di anggota lidah dia. Kerana lidah ni satu juzuk daripada anggota zahir. Kecil lah lidah. Lidah ni, lidah dia ada terima, ada ikut, ada maknanya terima dan ikut benda-benda, masalah-masalah hukum-hukum daripada agama. Hukum tu hukum yang mudah-mudah. Lidah dia terima hukum tu. Islam lah dia. Mana contoh hukum yang mudah, hukum yang darurah, yang kita tahu ma'ulima minad din bid-darurah, benda yang diketahuikan dengan daripada agama dengan jalan mudah. Contoh dianya seperti dua kalimah syahadah. Itu contoh yang pertama. Maknanya dia orang bukan Islam ni. Contoh yang pertama ni untuk bukan Islam. Maknanya orang yang bukan Islam nak masuk agama Islam, dia kena ucap di lidah dia, kena ikrar di lidah dia dua kalimah syahadah ni, barulah nama dia Islam. Kerana dua kalimah syahadah ni adalah satu hukum yang kita tahu dia dengan jalan mudah. Tak perlu fikir dah pada dalil. Dengan maknanya semua orang tahu, kanak-kanak pun tahu, orang kafir pun tahu, nak masuk Islam kena ucap dua kalimah syahadah. Maka bagi orang yang bukan Islam pada asalnya, dia nak masuk Islam, dia kena ucap dua kalimah syahadah ni, baru jadi Islam dia. Hati dia terima ke tak hati dia? Tu iman nama dia. Yang lagi akan kita belajar. Adapun Islam turut terima di lidah seseorang daripada perkara-perkara daripada hijau agama yang mudah-mudah. Antaranya dua kalimah syahadah. Dengan maknanya orang yang bukan Islam, dia nak masuk Islam, kena kata dua patah ni. Walaupun dia nak masuk Islam, walaupun dia maknanya berkenannya kepada Islam, tapi tak kata dua patah ni. Tak kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ataupun tak kata asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tak jadi Islam. Walaupun hati dia nak sekalipun, tapi ikrar tidak. Tak kata di lidah dia, tak jadi Islam. Ataupun orang yang sudah Islam pula, benda yang diketahuikan daripada agama dan sembahyang. Contoh lain, seperti sembahyang. Ini pun setengah daripada hukum-hukum agama yang kita tahu dia dengan jalan mudah, dengan jalan darurah. Apa dia salah satunya? Sembahyang. Masuklah dalam tu puasa, zakat, haji, haram arak, semua tu orang panggil benda daripada agama, hijau agama dengan jalan mudah. Orang tahu dia, tak perlu fikir dah pada dalil, tak perlu mikir, tak perlu cara dah kepada dalil. Orang tahu belaka benda tu. Di lidah seseorang, di lidah dia ada ikut, ada terima. Sembahyang tu wajib, puasa tu wajib. Islam dah lah. Walaupun dia tidak buat sekalipun perbuatan yang dia kata wajib tadi tu, tak buat pun dia, tapi lidah dia ada bagi tahu, di lidah dia ada ucap benda tu, kata wajib sembahyang, wajib puasa, wajib keluar zakat, wajib pergi haji manakala kita mampu kuasa dia.
walau dia tak amal sekalipun, Islam juga. Tapi Islam dia Islam yang tidak sempurna. Tak sempurnalah dia. Tapi hukumnya Islam. Walaupun dia seumur hidup sekalipun tak pernah dia sembahyang, tak pernah dia berpuasa, tak pernah dia maknanya mengeluarkan zakat. Hari-hari maknanya tiap-tiap kehidupan dia, detik kehidupan dia bergulungan dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lidah dia bila orang tanya kenapa tak semayang, semayang ni wajib ataupun tidak? Wajib semayang, dia kata. Weh, kita orang Islam wajib semayang. Puasa kita wajib. Kerana apa kamu tak semayang? Malah umpamanya. Kerana apa tak puasa? Tak boleh rokok aku 1 jam 3 batang, mesti, dia kata. Sebab tu aku tak boleh nak puasa. Tapi aku tahu wajib puasa. Islam lah dia. Hukumnya Islam dulu. Bila seseorang tu Islam, maka kita bermuamalah dengan dia. Hukum ke atas dia berjalan seperti orang ramai-ramai yang Islam. Dengan maknanya kalau dia mati, kena ditanam di tanah perkuburan Islam. Maknanya kena semuanya muamalah sebagaimana kita sesama kita yang Islam ni. Walaupun kita tahu dia tak pernah semayang seumur hidup dia, tapi bila kita tanya dia semayang tu wajib ke tidak, dia kata wajib semayang. Cuma aku je semayang, malah semayang. Islam lah dia. Ni panggil Islam. Mudah saja Islam. Adapun benda dalam hati dia, wa hisabuhum 'ala Allah. Benda dalam hati, perbicaraan dianya, hisaban dianya, Allah Subhanahu wa taala sajalah yang tahu. Adakah di akhirat dia digolongkan orang-orang yang beriman kepada Allah, ataupun dia tu maknanya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu. Kita tak tahu kerana barang dalam. Barang dalam ni iman nama dia. Adapun hukum luaran dulu, dia ni Islam. Sebab tu jangan mudah kita nak menghukumkan seseorang tu dengan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Sebab itulah manakala begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam larang keras. Nabi kata, izqala ar-rajulu li akhihi ya kafirun faqad ba'a bihi ahdahuma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara menakutkan kepada kita, manakala seseorang daripada kamu berkata kepada saudara dia dengan katanya, ya kafir, muni kafir, faqad ba'a bihi ahdahuma. Kalau dia tak kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan secara hakikatnya kembali kekafiran yang kita lontarkan tadi terhadap dia tu kembali kepada kita. Jangan kita main selera benda ni. Jangan kita buat bergurau benda ni kepada rakan-rakan kafirmu ni. Tak boleh. Bahaya. Perkataan yang kita tuju tu, kalau dia tak kafir pada hakikatnya, kembali kekafiran tadi tu kepada kita yang berkata. Jangan. Sebab tu manakala orang yang bukan Islam dia kata 2 kalimah syahadah tu, maka dihukumkan dia dengan Islam. Nampak pada rupanya tidak nak mempersenda-sendakan agama, Islam lah dia. Wajib kita bermuamalah dengan dia dengan cara Islam. Sembelihan dia maknanya halal dan sebagainya, sebagaimana kita lah. Bila manakala dia tuturkan di lidah dia, manakala dia aku di lidah dia, dia kata di lidah dia terima di lidah dia 2 kalimah syahadah ni, maka Islam lah seseorang tu. Tak boleh kita nak hukumkan dia dengan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari marah kepada para sahabat. Kisahnya yang diceritakan daripada Usamah bin Zaid, kata dia pada satu hari kata Usamah pada satu hari ba'asana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin fasabahna huraqatin min Juhainah. Kata Usamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan kami di dalam suatu pasukan.
Lalu tu kami sampai di sebuah tempat nama dia Haraqat di daerah Juhainah pada waktu pagi. Lalu tu fa adraktu rajulan faqala la ilaha illallah. Lalu tu kata Usamah, aku bertemu dengan seseorang musuh daripada kami yang menentang Islam, maknanya dia orang bukan Islam, orang kafir. Dia kata di lidah dia ucap la ilaha illallah. Manakala dia kata la ilaha illallah, dia bertutur dengan perkataan la ilaha illallah, fatana'tuhu fawaqa'a fi nafsi min zalik. Maka aku bunuh dia. Manakala aku bunuh dia, lalu perasaan aku tu datang dengan rasa tak sedap hati, dan aku pun bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala aku bertemu dengan Rasulullah, aku cerita pada Rasulullah, pada satu hari aku bertemu dengan musuh Islam yang mana dia ni orang kafir, tapi dia kata la ilaha illallah, aku tetap bunuh dia. Oh, dia tanya Nabi, Nabi tanya dia kelik, aqala la ilaha illallah wa qataltahu? Adakah mu bunuh dia setelah mana dia kata la ilaha illallah, mu tetap bunuh juga? Katanya Usamah, na'am ya Rasulullah, aku bunuh juga orang ni, walaupun lidah dia ada ucap perkataan la ilaha illallah. Aku bunuh dia tu ya Rasulullah, innama qalaha khaufan minas silah. Dia kata begitu tu sesungguhnya kerana dia takut kepada pedang aku, manakala aku hunuskan dia terhadap dia. Oh, barulah dia kata la ilaha illallah. Bermaksud dia takut pada pedang aku, takut pada mati ya Rasulullah. Sebab tu aku bunuh juga dia. Dia tak ikhlas tu ya Rasulullah, tak ada iman tu ya Rasulullah, sekadar kata sebab takut pada pedang aku. Lalu tu kata Rasulullah, afala syaqaqta an qalbi? Adakah kamu belah dada dia? Adakah kamu belah dada dia hatta ta'lama aqalaha amla? Adakah kamu belah dada dia sehingga kamu tahu benda dalam hati dia, dengan maknanya dia kata tadi tu kerana takut kepada pedangmu, ataupun sebaliknya tidak takut pada pedangmu? Adakah kamu tahu benda dalam hati? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah benda tu. Marah, Nabi pesan kepada dia jangan ulang benda tu lagi. Bermaksud kepada kita, nak memberi faham kepada kita, Islam ni hanya turut pada lidah seseorang. Islam lah. Manakala seseorang tu ada terima di lidah dia, kalaulah orang yang bukan Islam ada terima syahadah, ada kata benda dua kalimah syahadah tu, Islam lah dia. Hati dia, oh yang tu wahisabuhum ala Allah. Adapun orang yang sudah Islam dah, dia ada ikut di lidah dia kata sembahyang tu wajib, puasa tu wajib, arak tu haram, zina tu haram. Dia aku benda tu, dia mengikut di lidah dia, terima di lidah dia hukum-hukum daripada Allah Subhanahu wa taala, hukum yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hukum tu atas jalan mudah-mudah, tak perlu fikir pada dalil, dia ada terima benda tu. Islam lah dia. Walau dia tak sembahyang sekali habuk sekalipun, Islam juga. Tu Islam. Mudah saja Islam. Adapun dalam hati, yang tu hisabnya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu Islam. Mudah saja Islam. Cuma Islam dia tak sempurna. Tak sempurna saja. Adakah kufur? Tak kufur dengan tidak melakukan. Tak sama dengan Khawarij. Adapun puak-puak Khawarij, orang yang tidak sembahyang di dianya kufur. Orang yang tidak puasa di dianya kufur. Adapun kita ahli sunnah wal jamaah, orang yang tidak sembahyang berdosa besar. Orang yang tidak berpuasa berdosa besar. Orang yang minum arak hal keadaan dia tu orang Islam berdosa besar. Berdosa besar saja. Itu ahli sunnah wal jamaah.
Beza dengan puak-puak Khawarij. Adapun Khawarij minum arak dosa bukan dosa besar tapi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam neraka kekal selama-lamanya. Itu bukan daripada aliran ahli sunnah wal jamaah. Adapun kita sekadar dosa besar. Bila dosa besar, adakah wajib Allah Taala seksa orang yang minum arak, orang yang tidak sembahyang tadi? Masuk dalam janji Allah Subhanahu wa taala. Itu ahli sunnah wal jamaah. Adapun Mu'tazilah pula wajib seksa, mesti Allah Taala kena seksa orang tadi. Itu Mu'tazilah. Kita ahli sunnah wal jamaah masuk dalam janji Allah. Kerana Allah Taala janji orang yang derhaka pada Allah Subhanahu wa taala, neraka tempat dia. Tapi Allah Ta'ala janji juga dalam ayat yang lain, wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosa-dosa yang kamu lakukan selain daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, selain daripada mempersekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa lain masuk dalam janji Allah, aku nak ampun sekiranya aku kehendak. Maka di kita ahli sunnah wal jamaah, orang yang melakukan dosa besar, maka dia ni masuk dalam janji Allah Subhanahu wa taala, nak masukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu ahli sunnah wal jamaah. Beza dengan Mu'tazilah. Adapun Mu'tazilah wajib seksa bila manakala orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Islam. Dan dikehendaki dengan mengikut dan menerima itu, dan dikehendaki dengan mengikut dan menerima itu, yakni pada takrif yang kita belajar tu, pada takrif Islam tu, dia ada kata Islam ni ialah mengikut dan menerima oleh zahir seseorang. Itu dia kata begitu. Lalu apa maksud mengikut dan menerima? Dia takut kita salah faham. Maknanya ikut terima pada zahir seseorang dengan maknanya dia kena buat. Kalau tak buat tak jadi Islam. Takut kita faham gitu. Lalu tu dia nak tafsirkan kepada kita. Dan dikehendaki dengan mengikut dan menerima itu pada takrif Islam tu, maksud begini, maksud ikut dan terima oleh zahir tu, yakni dia mengaku lidah dia. Seseorang tu mengaku dengan lidah dia dengan barang yang tersebut itu. Apa dengan barang yang tersebut itu? Dengan perkara-perkara yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hukum perkara itu adalah daripada pekerjaan agama dengan darurah, dengan jalan mudah tu. Dia mengaku di lidah dia dengan benda-benda itu semua, dan tiada menolak akan dia, yakni padahal. Dan wawul hal dia panggil, padahal tiada menolak akan dia akan barang yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jalan yang mudah. Dia akui benda tu, padahal dia tak ingkar gayahnya, dan jika tiada diamal akan dia akan barang yang mendatangkan oleh Nabi dengan jalan darurah tu, dia tidak amal, dia tak buat sekalipun. Islam juga. Itu maksud yang dikehendaki daripada takrif tadi, mengikut dan menerima oleh zahir seseorang, dengan maknanya lidah dia ada ucap, lidah dia mengaku, dan lidah dia tidak ingkar, walaupun dia tak buat sekalipun. Islam juga orang tu. Misal seperti meninggal ia seseorang, dia tinggal akan sembahyang dan Islam juga. Asalkan lidah dia ada mengakui perkara tersebut,
asalkan lidah dia tak ingkar, walau tak amal sekalipun, Islam juga. Lainlah lidah dia tu ingkar, tak wajib semayang. Yang semayang wajib-wajib ni bagi orang yang maknanya yang tubuh dia segar. Kita orang lemah dah, tak boleh nak bangun, tak ada wajib-wajib. Yang tu baru kufur. Kerana apa? Kerana dia mengingkari perkara-perkara yang disampaikan oleh Nabi, sedangkan perkara tersebut benda yang diketahui daripada agama dengan jalan mudah. Dia ingkar benda tu. Arak ni tak apa minum bagi orang yang berduit, yang miskin saja tak boleh minum, haram minum. Itu baru kufur, kerana mengingkari keharaman yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sebaliknya lidah dia ada terima, ada akui walau dia buat sekalipun, ataupun kalau nisbah benda yang wajib dia tak amal sekalipun, Islam dia. Kerana lidah dia ada mengaku perkara-perkara tersebut. Cuma Islam dia tak sempurna. Itu Islam, takrif Islam. Manakala kita tahu Islam tu takrif dia begitu, tak mudahlah kita nak menghukumkan seseorang tu dengan kekufuran, dengan keluar daripada Islam. Tak mudah. Kerana Islam kodak tu. Adapun iman, yang tu barang dalam. Barang dalam ni iman nama dia, takrif yang lagi kita akan belajar dalam kitab ni lepas daripada ni. Tu iman. Adapun Islam, qadar, akui di lidah. Itu Islam. Maka tak boleh kita nak menghukumkan mudah dengan seseorang tu dengan kufur, dengan bukan Islam. Sebab Islam takrif dia begitu. Itu Islam nama dia. Kadang-kadang kita maknanya orang yang tidak berpolitik sama dengan kita, kala dia lain dengan kita, kita tak boleh jawab salam dia ni puak tu puak tu. Tu salah tu kita tu. Kita menghukumkan orang yang tidak berkesefahaman dalam politik, tak sama dengan warna kita, kita hukum dia dengan kufur dan sebagainya. Tak boleh. Tak boleh begitu. Kerana Islam mudah. Aku di lidah dia benda-benda yang dibawa datang oleh Nabi dengan jalan mudah, dia kata wajib. Kalau benda wajib, benda haram dia kata haram, walaupun dia buat benda haram sekalipun. Kalau benda yang wajib tu dia tak amal sekalipun, tetap dia tu Islam. Wajib kita bermuamalah dengan dia dengan hukum Islam. Cuma Islam dia tu tak sempurna. Itu saja. Tak boleh kita nak hukum seseorang tu dengan kufur, dengan kafir, ni keluar daripada Islam dan sebagainya. Tak boleh begitu. Tu tak faham tu. Dia tak faham makna Islam. Lalu tu, dah kita tahu dah takrif Islam, dia nak sebutlah sikit kepada kita rukun-rukun Islam. Dan bermula segala rukun-rukun Islam itu 5 perkara. Dan bermula segala rukun Islam itu 5 perkara. Rukun dengan makna di sini rukun urfi. Ni atas jalan majaz saja dia bercakap rukun Islam. Ni atas jalan majaz dia panggil, atas jalan pinjaman lafaz. Bukan rukun di sini dengan maksud rukun hakiki. Kadang-kadang perkataan ni dia ada dua. Sama ada bercakap atas jalan pinjaman majaz, sama ada juga bercakap atas jalan hakiki. Adapun rukun Islam di sini bercakap atas jalan majaz, atas jalan pinjaman. Contoh, sabda Nabi SAW, lakinu mautakum la ilaha illallah. Nabi bersabda, ajar olehmu kepada yang mati-mati la ilaha illallah. Nabi suruh kita ajar yang mati-mati la ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah.
Maka ulama memahami hadis ni ada dua jalan. Atas jalan hakikinya Nabi kata, ajarkan kepada yang mati-mati. Ajarkan yang mati-mati itu la ilaha illallah. Maka atas jalan hakikinya, bagi orang yang sudah mati, ajarkan talqin kepada dia. Yang kita duduk buat selama ni lah. Itu dalil. Mati dengan makna man kharajar ruh. Mereka yang keluar roh dia lah. Melalui tu ajar kepada dia la ilaha illallah. Kata ulama, boleh juga pakai dengan makna majazi. Kata yang mati-mati bukan dengan makna sengoti mati itu tidak. Bukan dengan makna man kharajar ruh itu tidak. Bukan mati hakiki itu tidak. Tapi mati di situ boleh diandaikan dengan maknanya man hadaral maus. Dengan maknanya yang dekat, yang hampir-hampir dengan mati, ajar dia la ilaha illallah. Itu boleh pakai dengan makna majas. Seolah-olah orang yang hampir kepada kematian ni mati dah. Tu panggil perkataan majas. Boleh kita ihtimal maksud hadis ni ajar la ilaha illallah kepada mereka yang hampir kepada mati. Boleh juga kepada yang sudah mati kita talqin dia. Ini dalil kepada kita, dalil talqin. Boleh. Ini hadis Nabi SAW. Apa nak ceritanya perkataan ni? Boleh jadi dengan jalan hakiki, boleh jadi dengan jalan majazi, dengan jalan pinjaman saja. Sini pun sama. Dan segala rukun Islam itu 5 perkara. Rukun dengan makna apa? Atas jalan majaz saja bercakap rukun. Bukan dengan makna rukun hakiki. Adapun rukun hakiki sebagaimana rukun sembahyang. Ada berapa rukun sembahyang? 13. Luput salah satu daripada 13. Baca rakaat yang ketiga ni kena baca Fatihah umpamanya. Memang wajib kena baca Fatihah sebab salah satu daripada rukun sembahyang. Tiba-tiba 2 rakaat yang lain kita sudah baca dah. Rakaat ketiga ni rasa malas baca. Terus kita rukuk. Sebab kita kata baca dah di rakaat yang lain, malah rakaat yang ketiga ni terus kita rokok tak sah. Sebab apa? Sebab Fatihah salah satu daripada rukun sembahyang yang 13. Maka dia luput salah satu daripada 13 tu, maka tidak sah. Begitulah. Sekiranya rukun Islam dengan makna rukun hakiki, maka berlawanan dengan takrif Islam tadi. Sedangkan kita belajar dah, Islam ni hanya mengaku di lidah dia akan perkara-perkara yang dibawa datang oleh Nabi walau tak amal. Orang tu salah satu daripada rukun Islamnya ialah mendirikan sembahyang. Maka kalau kita pakai dengan makna rukun hakiki, orang yang tidak sembahyang kufur. Jadi jumlah daripada kita ni menghukumkan orang yang tidak sembahyang tu kufur, masuk dalam akidah puak-puak khawarij, tanpa kita isi borang aku nak masuk khawarij hari ni. Kita hukum begitu, sudah masuk dalam khawarij. Tak perlu sign dan sebagainya dah, automatik. Ni sebab tu rukun Islam dengan makna rukun urfi, bukan dengan makna rukun hakiki. Kalau rukun hakiki punah makna, rosak makna takrif Islam tadi tu. Sebab tu ulama dia takwil rukun Islam dengan makna rukun urfi. Apa rukun urfi? Perkara-perkara yang besar-besar dalam Islam sehingga dianggapkan dia tu seperti rukun. Itu panggil rukun urfi nama dia. Ini rukun Islam dengan makna rukun urfi, bukan dengan makna rukun hakiki. Ada rukun hakiki di rukun iman, dengan makna rukun hakiki.
luput salah satu daripada 6 rukun iman, orang tu 6 rukun iman, maknanya orang tu bukan daripada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun rukun Islam dengan makna rukun urfi, perkara yang besar-besar dalam Islam sehingga kan seperti dengan rukun benda tu rukun 5 ni. Dan segala rukun Islam itu 5 perkara. Pertama, mana yang 5 perkara tu? Yang pertama, bersaksi bahawa, yakni dia mengaku pada lidahnya bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun yang pertama. Benda besar dalam agama Islam iaitulah syahadah. Apa syahadah? Kita mengaku di lidah kita bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Iaitulah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terjemah dia, tiada Tuhan melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu terjemah. Adapun makna dia, dia akan hurai di dalam kitab kita ni, di muka surat belakang sana. Kita akan belajar di sana apa maksud perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu-satu dia akan hurai kepada kita. Kita kena faham makna dia. Kita kena reti makna dia. Kalau tak reti, bahaya juga tak reti. Misalan, kita kata la ilaha illallah, tiada Tuhan. Terjemah dulu. La, tiada, ilaha, Tuhan, illa, melainkan, Allah, Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah, kita kata. Kita nafi tiada Tuhan. Tak ada Tuhan, tu kita nafi. Tak ada Tuhan. Tuhan mana yang kita nafi? Sebab tu kita kena faham. Kadang-kadang boleh bawa kepada kekufuran sekiranya kita tidak tahu perkara apakah Tuhan manakah yang kita nafikan manakala kita kata la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tuhan mana kita nafi? Tiada Tuhan. Tuhan mana? Kalau kita kata kita nafikan Tuhan tersebut ialah berhala orang kafir. Kita nafikan Tuhan itu adalah matahari yang disembah oleh puak-puak orang kafir, api yang disembah oleh orang-orang kafir. Maksudnya kita berbohong pada perkataan la ilaha illallah. Bohong kita bercakap. Kita menafikan perkara yang disembah oleh orang kafir, iaitu berhala. Mana mungkin kita nak menafikan berhala sedangkan benda tu ada? Tak boleh. Tak sah kita nafi tadi. Mana boleh kita menafikan benda yang wujud? Apa? Berhala. Adakah? Ada berhala. Matahari adakah? Ada, kita lihat. Bulan adakah? Ada, kita lihat. Api yang disembah oleh orang kafir, kita tengok adakah? Ada. Lembu ada. Tiba-tiba kita menafikan tiada Tuhan, yakni tiada berhala, tiada matahari yang disembah oleh orang kafir, tiada bulan yang disembah oleh orang kafir, tiada lembu yang disembah oleh orang kafir. Bermaksud kita berbohong pada kata la ilaha, kerana benda tu ada. Masalah, tak boleh pakai dengan makna tu. Ataupun kita kata tiada Tuhan, yakni tiada Tuhan yang disembah dengan tidak sebenar. Kita nafi benda tu. Bahaya bawa kepada kita tu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala pula. Tadi salah dah, bawa kepada mendustai kalimah. Satu. Pakai yang kedua, tiada Tuhan, yakni Tuhan mana yang tidak ada tu, yang kita nafi tu? Tuhan yang tidak sebenar, kita nafi yang tu. Melainkan Allah. Kufur kita bercakap begitu. Kita menafikan begitu dengan makna tersebut. Kerana apa? Kalau kita pakai dengan makna tu, tiada Tuhan yang disembah dengan tidak sebenar, kita kata begitu. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Secara sifirnya memberi maksud
Allah sahaja Tuhan yang tidak sebenar yang disembah. Kufur pula. Tu bahaya. Dua, salah. Sama ada kita menafikan tiada Tuhan tu ialah berhala yang disembah, api yang disembah oleh puak-puak kafir, ataupun kita kata tiada Tuhan dengan maknanya Tuhan yang disembah dengan tidak sebenar. Bahaya juga. Bawa kepada manakala kita kata illallah, yakni Allah sahaja Tuhan yang tidak sebenar. Jadi begitu. Salah. Bawa kufur kita bercakap begitu. Kalau kita tahu makna dia lah. Yang ketiganya, kita kata tiada Tuhan yang sebenar. Kita kata begitu. Tiada Tuhan, la ilaha illallah, dengan maknanya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Kita kata begitu. Apa maksud tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar? Adakah termasuk dengan Allah Subhanahu wa taala? Sekiranya kita masuk dengan Allah sekali, tak kala kita kata tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar, termasuk dengan Allah, kufur juga. Illallah, baru Islam. Salah juga dengan makna tu. Naknya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar yang selain daripada Allah. Ni baru makna yang betul. La ilaha illallah. Tak kala kita kata ucap kalimah la ilaha illallah, dengan maknanya kita menafikan Tuhan yang sebenar yang selain daripada Allah. Kita nafi yang tu. Kita kata tak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Yang sebenar hak mana ni? Hak selain daripada Allah. Yang selain daripada Allah tu tidak ada illallah, melainkan Allah sahajalah Tuhan yang sebenar. Tu baru betul. Contoh kita kata, misal orang berhutang duit dengan kita. Orang tu nak beli rumah, nak bayar deposit 10%. Tak ada duit dia. Lalu tu dia datang berjumpa dengan kita, aku nak pinjam duit. Rumah harga 300,000, kena deposit 30,000, aku ada 20,000, aku nak 10,000 lagi. Pinjam 10,000. Kita pun kata kepada dia, tidak ada duit melainkan 100. Kita kata, tidak ada duit melainkan 100. Ketika dia kata tidak ada duit tu, adakah termasuk dengan 100 yang di dalam miliki dia? Tak termasuk yang tu. Tak termasuk. Tidak ada duit. Tu tak termasuk dengan apa yang dia kata 100 ni hak ada di dia ni, tak termasuk, melainkan adanya 100 sahaja. Tu misal begitulah. Manakala kita kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, yakni Tuhan yang sebenar. Tuhan yang sebenar mana? Yang selain daripada Allah tak ada. Hanya Allah sahajalah Tuhan yang sebenar. Tu nafi tu biar betul. Kita nafi apa pada kalimah la ilaha illallah? Tuhan yang sebenar kita nafi. Tuhan yang sebenar mana? Selain daripada Allah. Tak termasuk dengan Allah. Jangan nafi manakala kita kata la ilaha tu dengan Allah. Kalau tidak, kufurlah kita nafi dengan Allah. Barulah kita mengisbatkan kembali Allah. Kufurlah gitu. Baru Islam balik ketika mana kita kata Allah. Dengan maksudnya la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang sebenar. Yang sebenar ni, yang selain daripada Allah kita nafi. Tak ada yang tu. Tak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar selain daripada Allah. Yang adanya hanya Allah. Adapun kalau kita kata tiada Tuhan yang disembah yang tidak sebenar, membawa kepada manakala kita kata illallah, dengan maksud Allah Ta'ala sahaja Tuhan yang tidak sebenar. Salah besarlah kita kalau kita pakai dengan makna tu. Sebab tu kita kena faham dia. Apakah maksud la ilaha illallah? Tuhan yang manakah yang kita menafikan tersebut? Yakni Tuhan yang disembah dengan sebenar yang selain daripada Allah tu tak ada. Kita nafi yang tu.
melainkan Allah sahajalah Tuhan yang sebenar. Itu semua dia akan huraikan di dalam kitab kita ni, di muka surat belakang-belakang nanti. Itu secara sepintas lalu. Takutnya bimbang-bimbang, orang tak faham masalah ni, rugilah dia tak faham. Bawa kepada dusta ada kalanya bawa kepada kita menafikan perkara yang tak betul, bawa kepada kita tu kekufuran. Bahaya sekali. Sebab tu kita kena faham makna dia. Bila kita faham makna dia, tak apa, tak ada masalah. Itu rukun yang pertama, benda yang besar-besar dalam agama kita, iaitu syahadah. Dan ini rukun, dan bermula ini rukun yang pertama ni, syahadah ni, dua kalimah syahadah ni tertentu dengan orang kafir. Orang kafir mana? Yang menghendaki masuk agama Islam. Rukun yang pertama ni hanyalah khusus untuk orang yang bukan Islam, dia nak masuk di dalam agama Islam. Maka wajib dia kata rukun yang pertama ni iaitulah mengucapkan dua kalimah syahadah. Ini rukun pertama hanya khusus kepada orang yang bukan Islam. Maka di kita adakah jadi 4 rukun Islam? Dah rukun yang pertama ni hanya tertentu kepada orang yang bukan Islam. Kalau begitu rukun Islam di kita orang yang sudah Islam 4 sahajalah. Mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa di dalam bulan Ramadan, pergi haji di Baitillah. Adapun rukun yang pertama kita tidak ada. Adakah dengan makna tu? Tidak. Adapun kita yang sudah Islam, rukun pertama tu kita sudah ada. Bukan dengan maknanya hanya 4 saja di kita, 5 juga. Cuma yang pertama ni kita sudah ada dah. Kerana Islam kita taba'an li abawai, ikut kedua ibu bapa kita. Manakala ibu bapa kita Islam, kita jadi Islam secara ikut kedua ibu bapa, ikut baka kita. Ayah ibu kita Islam, Islamlah kita. Lalu tu bukan dengan makna kita tu ada 4 rukun saja tu, tidak, tapi 5 juga. Bandingannya kita nak buat air TO. Manakala buat TO, rukun dianya kena ada air, kena ada tebuh, kena ada gula. Ada 3 rukun kita buat. Lalu tu tiba-tiba kita pergi ke dapur, sudah ada dah air panas. Ada dah. Adakah kita kena curuh air panas, bubuh balik air panas? Tak perlu dah, ada dah air panas ni. Tambah rukun 2 lagi lah. Iaitulah tebuh, bubuh gula, kacang minum. Tu. Adakah jadi 3 juga tu. Di tebuh rukun dia tu air, tebuh dan juga gula. Kerana ada dah, tak perlu dah kita tambah lagi. Begitulah kita ni sudah Islam dah. Bukan dengan makna rukun yang pertama ni tidak ada di kita tu, bukan 4 sahaja di kita tu, tidak, 5 juga. Cuma ada dah di kita. Itu maksud rukun Islam yang pertama ni tertentu kepada orang yang kafir yang menghendaki masuk di dalam agama Islam. Dia kena kata 2 kalimah syahadah ni, tertentu di dia. Walau bagaimanapun mengikut mazhab Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Malik rahimahullahu taala, wajib juga kita orang yang sudah Islam bertutur dengan mengatakan 2 kalimah syahadah ni. Kata dah dalam sembahyang tu aku tukar azan sebenarnya. Aku tukar azan ni. Ada kan sebut dalam azan 2 kalimah syahadah, ataupun aku senantiasa sembahyang fardu, ada kan dalam tasyahud kita ucap 2 kalimah syahadah. Kata dah tu, tak memada, kata Imam Malik rahimahullahu taala. Orang yang sudah Islam wajib juga dalam seumur hidup dia kata sekali. Ni pendapat Imam Malik. Adapun jumhur ulama tak wajib dah ucap 2 kalimah syahadah bagi orang yang sudah Islam. Hanya tertentu kepada orang yang bukan Islam nak masuk Islam. Tapi pendapat Imam Malik rahimahullahu taala, orang yang sudah Islam wajib juga kata seumur hidup dia sekali kata. Tapi kosak dalam hatinya untuk melepaskan tuntutan, dengan maksudnya kewajipan yang berkata pendapat ulama tadi tu, yang kata wajib kata sekali. Kosak begitu. Kita pun kata begitu, kosak begitu, lepaslah tuntutan tersebut.
sebut. Sunat bagi kita ikut pendapat Imam Malik supaya keluar khilaf ulama. Kerana duk khilaf ulama, walaupun jumhur kata tak wajib, tapi ada segelintir daripada ulama di mana perkataan Imam Malik wajib juga. Kata sekali seumur hidup kita, 2 kalimah syahadah kosak dalam hati kita, nak lepaskan tuntutan yang kata ulama wajib kata. Kosak begitu. Kita berkata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kosak dalam hati kita nak lepas tuntutan yang dikatakan oleh Imam Malik wajib kata. Jumhur ulama tak wajib kata. Itu rukun yang pertama. Kedua, mendirikan sembahyang yang 5. Itu semua ibarat dia kata mendirikan sembahyang. Ada maksud tersendiri tu. Dia tidak kata sembahyang 5 waktu. Dia tak kata gitu. Dia kata mendirikan sembahyang. Apa maksudnya? Dengan maksudnya mesti cukup rukun, syarat dan adab-adab sembahyang. Barulah nama dia mendirikan sembahyang. Dengan maknanya seseorang tu walaupun dia maknanya dalam sehari itu dia sembahyang cukup 5 waktu, tapi rukun syarat tak cukup, maka tak dinamakan dia orang yang mendirikan sembahyang. Itu satu. Yang keduanya, cukup rukun syarat dia sembahyang, tapi dia sembahyang 4 waktu saja, subuh tak sembahyang, tak nama mendirikan sembahyang. Itu maksud mendirikan sembahyang dengan maknanya cukup rukun, cukup syarat dan adab-adab sembahyang. Kena jaga semua tu, baru nama mendirikan sembahyang. Jadi semua ni dihuraikan di dalam kitab fiqh lah. Adapun kitab Usuluddin dia tak ada bicara. Dia hanya nak bilang saja. Manakala kita tahu dah takrif Islam, apa tu rukun Islam? Yang pertama syahadah. Yang kedua mendirikan sembahyang yang 5, yakni 5 waktu. Sembahyang fardu itulah asal 50, jadi 5. Semuanya benda-benda awal daripada Islam dulu-dulu dia berat-berat. Ada 50 dulu orang dulu. Begitu juga mandi wajib. Orang dulu-dulu 7 kali. 7 kali mandi wajib. Adapun sampai kepada kita umat Nabi SAW hanya sekali saja. Walaupun kita berjunub 70 kali sehari. Sekali saja mandi. Hanya sekali saja yang lah. Adapun orang dulu 7 kali mandi. Basuh pun 7 kali. Semuanya diringankan kepada kita umat Nabi SAW. Ketiga, memberikan zakat. Ini bilang sajalah. Yang keempat, puasa bulan Ramadan. Kelima, haji akan Baitillah. Bagi siapa yang pergi haji ni? Bagi mereka yang kuasa, bagi mereka yang mampu, kepada Baitillah. Mampu apa? Akan jalan. Apa jalan? Kalau sekarang kena ada duit, kena aman, barulah kita tu masuk dalam kata wajib pergi haji. Kalaulah kita tak mampu, tak ada duit umpamanya, paling kurangnya kita cita dalam hati kita untuk pergi haji. Biar ada harapan, aku satu hari kalau aku kaya, aku ada duit, aku mampu, aku nak pergi haji. Semua tu pahala kepada kita tu. Pahala. Jangan kita duduk kosong atas dunia ni dengan tidak ada cita. Walaupun kita tu miskin, tak mampu untuk pergi haji, tapi biar ada niat, biar ada harap. Iaitulah kita harap azam, yang maknanya kita berharap sangat-sangat bahawa kalau aku mempunyai wang, duit, mampu, aku nak pergi haji. Tapi tak ada arah, aku tak ada duit ni, aku tak boleh nak pergi haji ni. Kita ada harap gitu, kita mati, Allah Ta'ala malaikat tulis pahala kita pergi haji. Itu biar kita pandai kosak dalam hati kita tu. Walaupun kita tak mampu sekalipun, biar ada harapan tadi. Begitulah seumpama maknanya benda yang besar-besar seperti bina masjid. Kata Nabi SAW, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa-siapa yang membina satu masjid di atas dunia ni, Allah Ta'ala bina baginya satu rumah, satu istana di dalam syurga kepadanya. Dengan maksudnya dijamin orang yang buat masjid, orang yang bina masjid, dijamin masuk syurga. Sebab apa dijamin masuk syurga?
Kerana Allah Ta'ala kata siapa-siapa yang bina masjid di dunia, Allah Ta'ala binakan kepadanya mahligai di syurga. Tak akan tuan dia tak masuk. Kalau Allah Ta'ala janji nak beri istana di dalam syurga, tentulah tuan dia tu masuk dalam syurga. Ini jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita tak ada duit, kita tidak berkemampuan nak membina satu masjid di dalam dunia ini, maka kita biar, maknanya kata ulama, biar kita ada satu saham, tolong orang yang buat masjid, kita tolong dia, sedaya mampu kita. Umpamanya kalau tak ada kipas, kita tolong beli kipas. Kalau tak ada aircon, kita beli aircon. Orang tu tak ada masjid tu, tak ada kapet, kita beli kapet. Biar ada saham, kita tolong menolong dalam membina masjid tadi. Maka pahala kita janji daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka-mereka yang membina masjid di atas dunia, Allah Ta'ala binakan kepadanya mahligai istana baitan fil jannah. Di dalam syurga Allah Ta'ala binakan khusus untuk dia saja. Itu besar. Biar ada cita dalam hati kita tadi tu. Itu bina masjid, nak pergi haji, tak kira lah. Ada satu lagi, nak berkahwin, itu semua. Walaupun kita tak sempat berkahwin, Allah Ta'ala catat kita pahala berkahwin dan sebagainya. Itulah kena pandai kita kosak tadi. Semua tu dengan ilmu. Maka orang yang berilmu, beruntunglah dia. Walaupun dia tak amal sekalipun, beza dengan orang yang tidak berilmu. Dia tak pandai. Macam mana nak buat ni? Tapi orang yang berilmu, dia pandai. Bezalah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Bermula iman itu ialah membenar hati akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Ya. Rukun urfi, rukun hakiki. Okey. Beza di antara rukun hakiki dengan rukun urfi. Rukun hakiki dengan maknanya ma yatawaqqafu fi sihhati syai'. Barang yang terhenti atasnya untuk mengesahkan sesuatu. Ataupun dengan kata lain, rukun hakiki dengan maknanya la budda minhu. Mesti kena ada dia. Kalau tak ada, tidak sah. Itu rukun hakiki. Tidak ada dia, tidak sah. Seperti rukun sembahyang tadi, 13. Tidak ada salah satu saja, tidak sah. Itu rukun hakiki. Seperti rukun iman, ada 6 perkara. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya pada kitab, rasul, qada qadar, hari kiamat. 6 perkara. Salah seorang tu dia tak percaya kepada qada qadar umpamanya, yang lain dia percaya, kufur dia. Kerana apa? Kerana rukun hakiki di rukun iman, tidak ada salah satu saja, terlucut salah satu saja, maka kufurlah dia. Kena lengkap ke 6 ni. Itu panggil rukun hakiki. Mesti kena ada, tidak dapat tidak. Itu rukun hakiki, la budda minhu, ataupun ma yatawaqqafu fi sihhati syai'. Mesti kena ada. Itu rukun hakiki. Adapun rukun urfi, iaitulah perkara yang besar-besar. Perkara yang besar-besar yang sehinggakan diumpamakan seperti rukun. Itu panggil rukun urfi. Benda besar-besar dalam agama Islam sehingga dianggapkan seperti rukun. Seperti rukun. Besar sangat dia ni. Seolah-olah seperti rukun. Itu panggil rukun urfi. Rukun urfi dengan rukun hakiki itu beza. Kalau tak ada salah satu di rukun urfi, tak jadi kufur lah dia. Seperti rukun Islam tadi, maksudnya dia tidak mendirikan sembahyang, tak kufur dia. Dia tidak mengeluarkan zakat, tak kufur dia. Selagi mana takrif Islam tadi, dia mengaku kewajipan tersebut. Itu panggil rukun urfi. Benda besar-besar dalam agama Islam sehingga kan dianggapkan dia tu adalah seperti rukun. Atau beza di antara rukun urfi dengan rukun hakiki. Boleh baca? Wallahu a'lam. Ya.
Bagi orang bukan Islam nak masuk Islam, adakah dia perlu tak macam mana? Orang bukan Islam. Adakah dia tergolong dengan orang Islam gitu? Dia cakap dengan sengaja macam tu. Dia ada syarat-syarat dia. Orang bukan Islam nak masuk Islam, nak bertutur dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ni, di antara salah satunya tidak ada rupa nak mempersenda-sendakan agama. Tu salah satunya syarat dia. Banyak lagi lah kita tak ingat dalam kitab apa, kena tengok balik. Maksudnya kalau dia kata ada unsur mempersenda-senda, kata saja-saja asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tak jadi Islam gitu. Tapi kalau hati dia nak masuk Islam, dia apa kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Islamlah dia kerana dia nak masuk Islam. Tu dia nak tu. Walaupun dia tak faham makna, walaupun dia tak semayang, walaupun dia tak puasa, tapi pada asalnya waktu dia kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia memang nak masuk Islam. Bukan nak mempersendakan Islam dengan perkataan tersebut, maka Islamlah dia. Sebab dia ada nak tadi. Nak tu. Dia nak kepada Islam, nak masuk Islam. Kena kata yang ni. Dia pun kata Islamlah dia kerana bukan rupa nak mempersenda-sendakan Islam. Itu syarat dia lah di antaranya. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan.